Okey, selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu hari ini. Hari ini kita pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita sambung lagi, masih lagi di bawah unit 1 first, iaitu pendidikan kesihatan dan reproduktif. Tetapi pada hari ini tajuk kita lebih berfokus kepada mengenai kecelaruan identiti seksual. Okey, apa itu kecelaruan identiti seksual? Okey, ini subtopik yang ketiga. Yang mula-mula kita belajar pasal identiti seksual, kita belajar orientasi seksual, dan yang ketiga subtopik dia ialah kecelaruan identiti seksual. Okey, apa maksud kecelaruan itu? Okey, kita tengok Tengok dulu, apa itu standard pembelajaran yang awak kena belajar hari ini? Okey, standard pembelajaran hari ini ialah untuk menjana idea cara untuk menangani kecelaruan identiti seksual dan orientasi seksual yang bertentangan dengan agama serta budaya dalam masyarakat di Malaysia. Okey, itu awak punya standard pembelajaran pada hari ini, okey? Okey, pelajar-pelajar cikgu boleh rujuk buku teks pada muka surat 144 hingga 145. Subtopik ataupun tajuk yang cikgu dah bagi dekat dalam bentuk fail PDF. Jadi pelajar-pelajar tak perlulah nak rujuk satu buku teks tu. Rujuk yang cikgu dah bagi saja. Okey. Kita tengok dulu, apakah maksud kecelaruan identiti ni? Kecelaruan tu bermaksud confuse, okey? Apa maksud kecelaruan identiti seksual, okey? Perasaan seseorang ataupun individu yang merasa dirinya tidak sesuai, okey? Dan tidak senang dengan jantina anatominya, iaitu jantina asal semasa kelahiran, okey? Apa maksud ayat cikgu dekat sini? Apabila seseorang individu tu dia lahir, okey, sama ada sebagai seorang lelaki ataupun sebagai seorang perempuan, tetapi apabila dia meningkat dewasa, dia tak berapa senang, dia tak berapa suka, okey, dia rasa dia tak sesuai dengan jantina tersebut. Jadi dekat situ, daripada lelaki dia nak jadi perempuan, daripada perempuan dia nak jadi lelaki. Dekat situ dia dah berlaku confused. Okey. Yang kedua, maksud dia dengan ayat yang lebih mudah adalah seseorang yang ingin menjadi jantina yang bertentangan. Contoh, lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Okey, itu maksud kecelaruan. Dia lahir sebagai seorang perempuan, tapi bila dia semakin meningkat dewasa, dia nak jadi seorang lelaki. Kat situ dia dah ada confused. Okey, kat situ dia dah confused. Dia ni lelaki ke perempuan? Okey. Begitulah sebaliknya. Okey, lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Okey. Dia tak identiti seksual dia tak sama daripada lahir sampai dia nak meningkat dewasa. Okey, dia nak bertukar. Okey, apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu ini boleh berlaku kecelaruan identiti seksual? Okey, yang pertama genetik. Okey, dia berlaku genetik ni dia jarang berlaku, di mana apabila seseorang individu ni dia boleh lahir dalam lahir ke dunia ini dengan keadaan dia ada dua alat sulit. Okey, dia ada perempuan, dia ada lelaki. Okey, sekiranya perkara ini berlaku, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting. Okey, yang kedua, faktor atau punca yang boleh berlakunya kecelaruan ni adalah keadaan persekitaran. Okey, dia terikut-ikut dengan tingkah laku yang dia lihat, dan bila remaja ni dia ada rasa keinginan nak mencuba, okey. Dia nak pelajari benda tu. Dia tengok keadaan sekeliling dia. Okey, yang ketiga, faktor yang mungkin berlaku ni adalah disebabkan kerana kurang perhatian daripada keluarga dan ibu bapa. Kemudian tidak ada bimbingan agama, okey. Jadi dia mudah terikut dengan perkara-perkara yang negatif lah, yang tak baik, okey. Yang keempat, faktor atau punca ialah daripada media sosial. Okey, cikgu tahu media sosial banyak. Contohnya seperti Facebook, Instagram, kemudian awak ada TikTok. Bila awak tengok benda tu, sesuatu gambar yang dekat luar,
luar daripada persekitaran awak tu, awak tengok environment orang luar sana, awak rasa macam seronok, awak rasa macam nak ikut, nak cuba. Okey, itu adalah faktor-faktor daripada media sosial. Selalunya gambaran di luar dia jauh lebih indah, lebih cantik, okey, daripada yang sebenar lah. Okey, itu antara faktor atau punca. Banyak lagi faktor-faktor atau punca yang menyebabkan seseorang itu boleh berlakunya kecelaruan identiti. Yang cikgu senaraikan ni hanya beberapa sahaja. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apabila seseorang itu telah berlaku kecelaruan orientasi seksual ataupun identiti seksual, dia confused. Ada beberapa cara ataupun langkah yang boleh diatasi, terutamanya di kalangan remaja. Okay, yang pertama, remaja boleh mengelakkan cara hidup yang tidak baik. Awak dah jadi seorang remaja, sudah boleh berfikir, sudah boleh tahu perkara yang betul dan salah. Jadi awak boleh elakkan pergaulan yang terlalu bebas ataupun suka dengan life yang enjoy, yang happy, yang berfoya-foya. Okey, elakkan. Okey, kena fikir benda yang lebih jauh. Okey, so janganlah lakukan perkara-perkara yang membuang masa, yang suka nak enjoy semata-mata lah. Okey, yang kedua, remaja perlu bergaul dengan rakan-rakan yang baik, yang positif. Okey, untuk kita elakkan diri kita daripada rakan-rakan yang tidak bermoral lah, yang tidak berakhlak. Okey, so itu adalah cara kedua untuk remaja boleh menangani masalah ini. Okay, yang ketiga, remaja boleh mengelakkan diri dengan menggunakan media sosial yang keterlaluan ataupun untuk perkara-perkara yang negatif. Okey, awak cari benda-benda yang mengarut-mengarut yang tak baik tu dekat Google, awak nak tengok. Okey, benda tu jangan buat. Okey, elakkan guna media sosial ni untuk perkara yang baik-baik sahaja. Contoh macam awak masuk Google Meet cikgu awak, guna media sosial untuk awak masuk Google Classroom, buat homework dan sebagainya. Okey. Cara seterusnya untuk menangani kecelaruan ni adalah daripada peranan keluarga dan ibu bapa. Okey, ini sangat penting. Sekiranya seseorang individu tu dia telah mengalami kecelaruan identiti, ibu bapa dan keluarga hendaklah sering memberikan nasihat. Okey, sentiasa bersama-sama dengan individu tersebut. Okey, sentiasa memberikan bimbingan, okey, supaya dia tak rasa sunyi. Okey, individu yang rasa kecelaruan tu dia tak rasa sunyi. Okey, yang kedua, ibu bapa boleh mendidik anak-anak itu supaya melakukan kebaikan. Okey, dan amalkan kebaikan tersebut. Maksudnya ibu bapa ajak anak dia tu buat benda-benda yang baik lah, dengan hidup cara yang lebih sihat, budaya yang lebih baik, lebih normal. Okey. Yang ketiga, ibu bapa perlu memantau pergaulan anak-anak. Maksudnya dekat sini ibu bapa kena tahu you kawan dengan siapa, okay, you keluar dengan siapa, you call siapa. Okay, ibu bapa boleh pantau you punya media sosial untuk tahu you berkawan dengan siapa. Okay, dan sekiranya awak terlibat dengan kecelaruan identiti ni, ibu bapa awak kena bawa awak pergi ke persekitaran yang lebih selamat. Okey, lebih selamat supaya awak tak senang terpengaruh dengan benda-benda yang tidak baik ini. Okey, seterusnya peranan daripada sudut agama. Okay, anak remaja kita perlu diberikan didikan dan bimbingan agama supaya anak-anak remaja ni tahu beza perkara yang baik dengan perkara yang tak baik, perkara yang halal dan perkara yang haram. Okey, untuk melakukan sesuatu perbuatan ini. Cikgu percaya setiap agama dia ada menekankan kalau kita berubah, sengaja mengubah, so benda itu adalah benda yang tak baik dan tak boleh kita buat. Okey, anak remaja juga perlu diberikan panduan cara hidup yang betul. Okey, itu daripada sudut agama dan cikgu percaya semua sudut agama mempunyai persepsi yang sama. Okey. Okey, cikgu rasa cukuplah setakat ini untuk minggu ni. Untuk peringatan mesra, ingat masih ramai lagi cikgu tengok masih tak jawab soalan latihan dalam Google Classroom cikgu. Okey, cikgu harap lepas ni siapa yang tak siapkan latihan dalam Google Classroom cikgu, tolong buat. Okey, sebab itu awak punya PBD
Kalau pihak sekolah telefon awak nanti sebab tak jawab, tak terlibat dengan PDPR cikgu, cikgu tak tahu. Sebab setiap kali buat kelas ni, cikgu hantarkan apa saja maklumat, video, homework, latihan dan sebagainya, nota, awak tak nak ikut, cikgu kena bagi tahu siapakah pelajar-pelajar tersebut. So, itu awak kena take note. Okay? So, macam biasa, nota awak salin, kemudian awak boleh hantarlah gambar nota tu dekat cikgu, sama ada awak nak hantar Google Classroom pun boleh, awak nak hantar dalam grup tu pun boleh. Okay? Tapi make sure awak bagi tahu nama lah dekat saya, senang saya nak take note. Okay? Dan ada dekat Google Classroom untuk tugasan pada tajuk kali ni ada satu je soalan latihan, iaitu soalan yang agak tinggi arasnya supaya awak boleh beri pandangan. Okay, cikgu nak semua orang jawab. Soalan dalam Google Classroom tu, soalan latihan tu tak payah salin. Awak hanya salin nota sahaja. Okay, so itu sajalah untuk minggu ni dengan cikgu hari ni. Kita jumpa pada subtopik yang akan datang. Okay, stay safe, duduk di rumah, belajar. Okay, jangan lupa buat nota cikgu. Jumpa lagi. Bye.